Minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, hari ini saya nak buat penerangan mengenai kes munasaqat. Saya Nurul Syazwani binti Rosmawi. Ini adalah name card saya. Nampak ya tak? Ini adalah name card saya. Ini adalah khidmat yang disediakan oleh Asalihin Trustee Berhad. Kami menyediakan khidmat untuk menulis wasiat, menjadi wasi dalam wasiat, pentadbiran harta pusaka, menjadi pemegang amanah, merancang untuk pewarisan perniagaan, untuk aset perolehan bersama, iaitu kita panggil deklarasi harta sepencarian, dokumen untuk wakaf, deklarasi hibah serta amanah untuk usia warga emas. Okey, kita terangkan satu persatu. Okey, untuk hari ini saya mendapat soalan. Ini soalan daripada WhatsApp semalam, 6.3 semalam. Arwah wanita. Kita tengok di sini. Arwah wanita, dia ada anak lelaki 1, 2, 3, 4 orang. Kemudian ada seorang anak lelaki, 4 orang anak lelaki serta 1 orang anak perempuan. Tetapi belum sempat untuk dibahagikan bahagian anak ini. Anak ini pula meninggal dunia. Wanita ini meninggal 2014 dan anak lelaki ini meninggal 2015. Anak lelaki yang kedua meninggal 2016. Anak lelaki ketiga meninggal pada 2022 tahun lepas. Okey, ini kita panggil munasaqat. Munasaqat ni begini. Dia ada kematian untuk wanita ini. Kematian untuk wanita ini belum sempat nak bahagi kepada ahli waris 5 orang ini. Kemudian terjadinya kematian seterusnya, iaitu kita panggil kematian berlapis. Berlaku kematian untuk anak pertama, anak kedua, anak ketiga pula. Okey, bagaimanakah kita nak selesaikan masalah ini? Masalah ini agak rumit dan agak memeningkan kepala. Jomlah kita selesaikan. Kita selesaikan sama-sama, insya-Allah. Okey. Wanita, dia ada anak lelaki 4 orang serta anak perempuan 1 orang. Okey, ini straightforward. Okey, saya zoom di sini. Wanita, dia ada anak lelaki kita tahu bahagian dia 2 bahagian. 2 dan anak perempuan 1 bahagian. Kita rujuk dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11. Untuk anak lelaki 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian. Apabila kita tambah bahagian untuk anak-anak ini, anak lelaki jadi 2/9. Untuk anak lelaki, semua anak lelaki jadi 2/9 setiap seorang. Dan anak perempuan jadi 1/9. Okey, kita tengok pula untuk anak lelaki yang pertama ni. Anak lelaki yang pertama ni pula meninggal dunia pada tahun 2015. Dia ada isteri, ada anak lelaki, anak perempuan 2 orang. Okey, seterusnya kita nak buat pengiraan ini. Saya sebenarnya ada dalam kereta. Sementara masih ada masa lapang ni, saya terus buat video lah untuk si penanya ini. Okey, untuk anak lelaki ni dia ada, saya zoom sikit. Anak lelaki ni dia ada isteri dapat 1/8, seorang isteri. Anak lelaki, dia ada anak lelaki seorang, anak perempuan 2 orang. Okey, anak lelaki kita tahu dia bahagian dia 2 bahagian. 2 bahagian di sini untuk anak lelaki dan anak perempuan 1 bahagian untuk anak perempuan. Jadi 1/8 ini untuk isteri kita bahagi terus. Dan untuk asabah kepada anak-anak ini 7/8 ni tak dapat nak bahagi dengan 4. Tak dapat sebab 7 bagi 4 ada perpuluhan. Maka di sini kita kena darabkan 8 makhraj ataupun penyebut ini. 8 darab dengan 4 jadi 32. Jadi untuk isteri pun kita darabkan dengan 4 jadi 4/32 untuk isteri. Anak lelaki 7 ini darab dengan 2 ini darab dengan 7. Tunjuk 2 tapi sebut 7. Minta maaf lah ya. 2 darab dengan 7. 2 darab dengan 7 jadi 14. 14/32 untuk anak lelaki. Dan anak perempuan 1 darab dengan 7. 1 darab dengan 7 jadi 7/32 untuk anak perempuan pertama dan anak perempuan kedua. Okey, selesai untuk anak lelaki pertama ini. Okey, kemudian anak lelaki kedua pula meninggal dunia pada tahun 2016.
lelaki pula meninggal dunia. Sakit tekok. Sorry lah. Anak lelaki kedua 2016. Anak lelaki ini dia meninggalkan satu-satunya waris yang dia ada adalah anak perempuan sahaja. Maka apabila anak perempuan, bapa saudara kepada anak perempuan ini, bapa saudara yang masih ada ini serta emak saudara ini mewarisi, layak mewarisi, maka anak lelaki yang kedua ini ditinggalkan anak perempuan seorang dapat 1/2. Maka ansabah 1/2 akan dapat kepada bapa saudara lelakinya. Bapa saudara lelaki 2 bahagian dan ibu saudaranya akan dapat 1 bahagian. Sebab apa? Sebab tak ada anak lelaki. Lelaki ini tiada anak lelaki dan lelaki ini juga telah bapanya telah meninggal dunia. Maka yang akan mewarisi adalah adik-beradik, iaitu adik-beradik lelaki dan adik-beradik perempuan, saudara seibu sebapa lelaki dan saudara seibu sebapa perempuan. Okey, maka saudara seibu sebapa lelaki akan dapat 2, saudara seibu sebapa lelaki yang keempat dapat 2. Saudara seibu sebapa perempuan iaitu adik-beradik kandung perempuan akan dapat 1. Apabila kita tambah jadi 5. Maka kita besarkan makhraj di sini. 2 darab 5 jadi 10. Untuk anak perempuan jadi 5/10 sebab 1/2 darab dengan 5 jadi 5/10. Untuk adik-beradik lelaki yang pertama dan yang kedua ini, sini saya tulis 3 dengan 4 sebab di sini 3 dengan 4. Sebab yang pertama kedua ni dah meninggal dunia. Okey. Sekarang ni kita tengok untuk 3 dengan 4. 3 dengan 4 ni 2 darab dengan 1 jadi 2. 2 darab dengan 1 jadi 2. 1 darab dengan 1 jadi 1. Per ni makhraj, kita ambil makhraj yang baru iaitu penyebut yang baru. Jadi 2/10 untuk saudara seibu sebapa lelaki yang ketiga, saudara seibu sebapa lelaki yang keempat 2/10 dan saudara seibu sebapa perempuan dapat 1/10. Okey, seterusnya ada kematian yang keempat pula. Kematian yang keempat iaitu anak lelaki kepada wanita ini. Anak lelaki meninggal pada, anak lelaki yang ketiga ini meninggal pada 2022. Dia ada isteri, 3 orang anak lelaki dengan anak perempuan 2 orang. Okey, ini adalah pengiraan untuk anak lelaki yang ketiga ini. Isteri dapat 1/8. Untuk anak-anak-anaknya akan dapat 7/8. Ansabah. Dan anak lelaki setiap seorang akan dapat 2 bahagian. Anak perempuan 1 bahagian. Maka apabila kita tambah jadi 8. 7 ni tak dapat nak bahagi dengan 8. Jadi 8 darab dengan 8 jadi 64. Untuk isteri kita darabkan dengan 8 jadi 8/64. Untuk anak lelaki, setiap anak lelaki 2 ini darab dengan 7 jadi 14. 14/64 untuk setiap anak lelaki dan anak perempuan 1 darab dengan 7 jadi 7/64 untuk anak perempuan dia. Okey, seterusnya ini adalah pengiraan yang agak kritikal. Seterusnya Allahu Akbar. Maaflah saya dalam kereta ni. Okey, ini adalah pengiraan yang kritikal. Kita keep focusing insya-Allah. Okey, seterusnya pengiraan munasaqat iaitu kematian berlapis. Untuk kematian berlapis ini kita perlu fokus, kita perlu penumpuan yang sangat dalam. Sangat dalam untuk pengiraan ini. Okey. Pertama tadi, first of all, saya tutup kat sini dulu First of all, tuan-tuan dan puan-puan, copy and paste sahaja untuk waris yang pertama tadi. Untuk waris yang pertama ni, saya tutup pula. First of all, tuan-tuan, copy and paste. Anak lelaki pertama, kedua, ketiga, keempat dan anak perempuan ini copy and paste daripada sini. Nampak tak? Okey, yang ni 2, 1 dan penyebutnya makhrajnya 9. Tuan-tuan dan puan-puan copy and paste di sini. Okey, kolom di sini. Kemudian berlakunya kematian. Okey, kita tengok. Berlakunya kematian yang kedua. Ini kematian yang pertama. Kematian kedua oleh anak lelaki ni. Anak lelaki yang pertama ni meninggal dunia. Kemudian kita copy and paste juga yang kita dah buat pengiraan tadi 4, 14, 7, 7. Kita ambil daripada sini 4, 14, 7, 7. Okey, kita copy and paste dari kematian yang kedua ini yang meninggal pada tahun 2015 ini. 4, 14, 7, 7. Kita copy and paste di sini.
Okey, nampak tak kat sini. Kemudian inilah cara untuk kita menyelesaikan di sini. Ini okey. First of all, kita ambil dia punya apa kita panggil ni? Dia punya number kat sini, dia punya bahagian. Okey, dia punya bahagian di sini 2 kan. 2 bahagian ni kita nak letak ke atas ini. 2 bahagian ni kita nak letak ke atas ini. Dan kita ambil juga penyebut iaitu makhraj untuk si mati yang kedua ini. Si mati yang kedua ini makhraj dia 32 dan kita ambil yang dia dapat daripada emak dia tadi. Emak dia iaitu wanita yang meninggal dunia yang pertama tadi. Jadi 32 ni boleh ke nak bahagi dengan 2? Boleh. Maka di sini kita tulis bahagi dengan 2. 2 bahagi dengan 2 jadi 1. Di sini 32 bahagi dengan 2 jadi 16. Okey, selesai untuk 16 dengan 1 ini. Okey, selesai di sini. Okey, si mati ni saya tulis dash color merah di sini. Dan isteri 4, 14, 7, 7 tadi saya copy paste daripada sini. Dan seterusnya untuk pengiraan 16 darab dengan 9. 5 ni tolong abaikan dulu. 5 ni tolong abaikan. Okey, 5 ni tolong abaikan dulu. Okey. First 16 darab dengan 9. 16 darab dengan 9 jadi 144 di sini. Okey, si mati ini saya tulis kosong. Memang bahagian dia dah tak ada sebab dia dah meninggal dunia. Seterusnya adalah 2 darab dengan 16. Daripada mana pula 2 darab 16? Daripada sini tuan-tuan dan puan-puan. 2 darab 16. Untuk anak lelaki ini, anak lelaki yang kedua, 2 darab dengan 16. 2 darab dengan 16. Yang ni pun sama. 2 darab dengan 16. 2 darab dengan 16. 1 darab dengan 16. 1 darab dengan 16. Jadi saya tulis di sini. Okey, seterusnya bahagian ni, bahagian anak lelaki ni, sebab dia telah meninggal dunia, jadi dia tidak akan dapat 2/9 ini. 2/9 ini kita nak turunkan kepada ahli waris dia pula. Maka inilah pengiraan di bawah ini. Jadi 4 darab dengan 1. 4 ni darab dengan 1 atas ni. 4 darab dengan 1. Kemudian anak lelaki dia 14 darab dengan 1. 14 ni darab dengan 1. Anak perempuan 7 darab dengan 1. 7 darab dengan 1. Maka 2/9 daripada anak lelaki yang pertama ini, anak lelaki yang telah meninggal dunia ini, dapat kepada ahli waris dia. Okey. Dapat kepada sini. Okey, seterusnya kemudian berlaku pula kematian yang ketiga. Kematian yang ketiga di sini. Kematian ketiga ini kita copy and paste juga. Dia ada anak perempuan kat sini. Anak perempuan dapat 5. Dan adik-beradik dia, adik-beradik lelaki dia dapat 2. Dan adik-beradik perempuan dapat 1. Okey, kita copy and paste daripada sini. Copy and paste daripada sini. Okey. Maka 2, 2, 1 dengan 5. 5 ini. Mana 5? 5 ni. Saya copy and paste daripada sini ya. 5, 5, 2, 2, 1. Okey, nak isi kolom ni kita kena berhati-hati. Takut kita tersilap isi. Untuk sesiapa yang layak, kita isi kepada yang tak layak. Kepada siapa yang layak, kepada siapa yang tak layak, kita isi pula kepada dia. Jadi kita kena berhati-hati. Saya pesan untuk diri saya sendiri juga. Okey, seterusnya kita dah copy and paste. Kita nak buat pengiraan pula. Panjang sikit ni. Okey, pengiraan di sini. Jadi di sini, okey. Di sini tuan-tuan dan puan-puan tengok di sini, focusing di sini. Di sini Okey, untuk anak lelaki pertama dengan anak lelaki kedua dah tulis 00 sebab masing-masing telah meninggal dunia. Jadi anak lelaki yang pertama ni dah meninggal dunia, anak lelaki kedua pun dah meninggal dunia. Jadi kita tulis 00 di sini untuk mereka. Jadi 32 ini saya ambil daripada sini tuan-tuan dan puan-puan. Kita terangkan di sini dulu. 32
Dengan 10 ini kita bulatkan dulu. Kita nak samakan makhraj daripada kematian yang ketiga ini, iaitu ayah kepada anak perempuan ini, iaitu anak lelaki untuk wanita, yang meninggal yang first tadi tu, anak lelaki yang kedua dia ni, anak lelaki kedua dia meninggal dunia. Okey, dia meninggal dunia, maka kita nak samakan makhraj dia ini 10 ini dengan yang dia terima daripada ibu dia tadi, yang dia terima daripada arwah yang pertama tadi. Jadi 32 ini kita nak tahu boleh bahagi dengan 10 ke tak. Apabila kita tengok, okey, maka jumlah yang boleh bahagi adalah bahagi dengan 2. Sifir yang boleh bahagi adalah sifir 2. Jadi 32 bahagi dengan 2 jadi 16. 10 bahagi dengan 2 jadi 5. Okey, di sini kita nak selesaikan 32 darab dengan 5. 32 darab dengan 5. Jadi yang ini 2 darab dengan 16. 2 darab dengan 16. 2 darab dengan 16. Maka untuk 32 ini darab dengan 5. 32 ini darab dengan 5. 16. Sorry, saya terus buat yang kat bawah ni boleh tak? Okey, saya terangkan satu-satu kat bawah ni dulu. Okey, first of all kita repeat balik tadi. 32 darab dengan 5 di sini. 32 darab dengan 5. Okey, ni 32 darab dengan 5 juga. 16 darab dengan 5. 16 darab dengan 5. Yang ni 4 darab dengan 5. 4 darab dengan 5. Yang ni 14 darab dengan 5. 14 darab dengan 5. 7 ni darab dengan 5. 7 darab dengan 5. Okey, selesai sehingga di sini. Kemudian kita nak selesaikan yang untuk waris si mati yang ketiga ini, iaitu anak perempuan dia dengan adik-beradik dia. Adik-beradik dia layak mewarisi sebab tak ada bapa, tak ada anak lelaki. Jadi adik-beradik dia akan mewarisi. Okey. 32 tadi 32 dah darab di sini. 2 darab dengan 16. 2 darab dengan 16. 2 darab dengan 16. 1 darab dengan 16. Sini. 2 1 darab dengan 16. Di sini pula 5 darab dengan 16. Jadi 80. Maka yang ni, yang tadi ni 32 darab dengan 5 tadi campurlah dengan 2 darab dengan 16 ni. Yang ni pun sama. 16 darab dengan 5 ni campur dengan 1 darab 16 ini. Maka inilah total yang kita dapat. Seterusnya ada lagi kematian yang keempat. Ada lagi kematian yang keempat, iaitu di sini. Anak lelaki yang ketiga pula meninggal dunia pada tahun 2022. Ada isteri, anak lelaki dengan anak perempuan. Okey, kita copy and paste 8, 14, 14, 14, 7, 7. Kita copy and paste di sini. 8, 14, 14, 14, 7, 7. Okey, bagaimanakah pengiraan di sini pula tuan-tuan dan puan-puan? First sekali kita tengok 192 tadi yang kita kira untuk si mati ini. 192 ini, 192 kita letak ke atas ini dan kita bulatkan untuk 64 ini. 64 ni daripada mana? 64 ni kita ambil daripada sini untuk kematian yang keempat tadi. 64 boleh ke kita nak bahagikan dengan 192? Boleh. Apabila kita bahagi numbernya jadi number genap, iaitu bahagi dengan 3. Jadi di sini boleh menjadi 3. 64 bagi 64 jadi 1. 192 bahagi dengan 64 jadi 3. Okey. Yang ni kita copy and paste daripada bawah tadi. Seterusnya yang 000000 ini adalah daripada anak lelaki pertama, kedua dan ketiga tadi dia telah meninggal dunia. 1, 2, 3 kita tulis 000. Maknanya apa kosong ni? Maknanya sebenarnya mereka dapat 2/9 setiap orang. Setiap seorang ni mereka dapat 2/9. Tetapi belum sempat nak bahagi. Mereka ni, anak lelaki pertama ni dah meninggal dunia. Anak lelaki kedua ni telah meninggal dunia. Dan anak lelaki ketiga ni dah meninggal dunia. Jadi mereka ni dapat 000. Jadi mereka tidak mendapat apa-apa dan ahli waris mereka pula yang mewarisi. Okey, seterusnya kita nak buat jalan kira. 192 darab dengan 1. Kenapa 1 pula Wan ni? 1 ni sebab 64 tadi bagi dengan 64 jadi 1 lah.
Okey. 64 bahagi 1 jadi 1 tadi. Okey, 192 tadi. 192 ini, okey kita fokus sikit. 192 darab dengan 1. 192 darab dengan 1. 9 darab 66 darab dengan 1. 20 darab dengan 1. 70 darab dengan 1. 35 darab dengan 1. 35 darab dengan 1. 80 darab 1. Dan dan di sini 3 darab dengan 8. 3 darab dengan 14. 3 darab dengan 14. 3 darab dengan 14. 7 darab dengan 3. 7 darab dengan 3. Jadi ini adalah total yang akan setiap orang dapat per dengan 720. 720 ni dapat daripada mana? 1 darab dengan 720. 1 darab dengan 720. Oh, saya lupa saya lupa nak terang tadi. 144 darab dengan 5. Yang ni 144 darab dengan 5 untuk kematian yang ketiga tadi. 144 darab dengan 5. Jadi untuk kematian yang keempat, 1 darab dengan 720. Dapatlah 720 di sini. Untuk peratusan ada apa? Si penanya ini bertanya kepada saya untuk dapatkan peratusan macam mana Syazwani. Untuk dapatkan peratusan 192 bahagi dengan 720. Dia akan dapat puluhan ke belakang. Tapi saya nak kecilkan terus, saya nak mudahkan cara, saya buat number bullet terus di sini. Jadi 192 bahagi 720, 96 bahagi 720, 20 bahagi 720, 70 bahagi 720, dapatlah amount sehingga di bawah ini. Jadi ini adalah jalan penyelesaian untuk kes munasakot 4 lapis. Kes munasakot ni dahsyat. Kes munasakot ni actually memenatkan. Saya sebagai seorang IEP pun rasa penat, apatah lagi ahli-ahli waris yang terpaksa menyelesaikan, terpaksa mencari IC yang ni kena, ni surat mati yang ni kena, surat mati yang ni kena, surat mati yang ni kena. Lepas tu nak IC yang ni, 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 nak IC. Lepas tu nak cari geran lagi, nak cari statement account lagi, nak cari penyata bank, semua tu lagi. Jadi saya menyeru kepada semua, saya menyeru kepada ahli waris-waris dan kita semua yang masih hidup ini, alhamdulillah diberi nafas, diberi pinjaman. Elakkanlah kematian berlapis ini. Elakkan ia sebab kalau tuan-tuan dah tengok ni pun payah, apatah lagi nak selesaikannya, nak duduk berbincang. Kadang-kadang saya tak kata siapa-siapa ini contoh semata-mata. Ada ke contoh lain? Okey, saya tak nak kata contoh ini. Saya cek kejap ada ke contoh lain, munasakot yang lain. Sekejap saya cek. Aku nak ingat lah ada ke tak. Ke ada kat buku lain. Contohlah ni contoh munasakot yang saya buat ni tak ada kaitan. Yang ni confirm tak ada kaitan dengan siapa-siapa. Contoh kematian berlapis ni tahun bila? 2022. Katakanlah yang ni. Okey. Yang ni meninggal kan? Okey, yang ni pun dah meninggal. Katakanlah yang ni tak dapat cari. Katakanlah yang ni kejap. Yang ni dah meninggal juga, sorry. Yang ni kematian yang ketiga. Okey, yang ni masih hidup. Katakanlah yang ni meninggal dunia, katakanlah yang ni tak meninggal dunia tetapi tak dapat nak cari dia, tak dapat nak trace dia, tak dapat nak hubungi dia. Macam mana kita nak selesaikan tu? Seterusnya, ataupun yang ni, anak saudara ni tak ngam dengan mak saudara, dengan pak saudara yang ni. Macam mana kita nak selesaikannya? Macam mana kita nak selesaikan harta pusaka yang ditinggalkan oleh arwah ini? Bagaimana? Ini adalah contoh ini contoh munasakot. Kes munasakot ni
Saya rasa kes ni betul juga, tapi saya tak ingat dah siapa yang tanya. Saya tak ingat dah siapa yang tanya. Tapi saya ada tulis lah di sini, dia meninggal tahun 2012 ni. Katakanlah macam tu, itu contoh semata-mata, tak ada berkaitan dengan sesiapa sahaja, tak ada kaitan dengan sesiapa pun. Jadi saya menyeru kepada semua, elakkan kematian berlapis. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu, wasiat ni bukan semata-mata kita nak bahagikan harta kita. Wasiat ni kita nak lantik orang untuk buat kerja. Sebab tak semua ahli waris pandai buat kerja. Tak semua ahli waris tahu nak pergi ke mahkamah tinggi. Tak semua ahli waris tahu kena pergi JKPTG, kena kumpul sijil kematian, kena kumpul IC, kena isi borang A, kena isi borang seterusnya. Tak semua tahu. Jadi di sinilah tugas kami, di sinilah tugas saya, iaitu sebagai seorang estate planner, Islamic estate planner di Asalihin, perancang harta pusaka Islam ni. Inilah tugas saya, inilah tugas kami untuk menyelesaikan masalah-masalah yang telah timbul, iaitu 70 bilion setakat 2019 ada 70 bilion. Kalau 2023 kita tak ada statistik dan kita tak berani nak keluarkan statistik itu. Saya pun tak ada info yang tepat, tak ada info yang benar. Jadi saya tak berani nak kata berapa bilion yang telah ada setakat ini. Jadi saya menyeru, janganlah kita masukkan harta kita jadi harta terbeku. Kita rancanglah elok-elok, kita buatlah perancangan sebaik-baiknya. Okey, untuk hari ini setakat ini dahulu. Semoga ia bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.